Assalamualaikum, bersama saya lagi Miss Ash dalam Itu Shirt. Okey, so kepada yang baru nak tengok video ni, saya kenalkan diri lagi sekali. Saya adalah Miss Ash. Okey, saya mengajar sains untuk tingkatan 3. Okey, so video-video yang lain awak akan tengok muka ini juga. Muka yang manis ni juga. Jangan risau. Okey, kalau bosan awak kena tengok juga. Saya tak kisah, tengok je. Okey, so apa yang kita akan belajar hari ni, saya akan menerangkan tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. So kita dah belajar rangsangan dan gerak balas manusia, okey. Dan sekarang kita nak belajar rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan, masih lagi dalam bab rangsangan dan gerak balas. Okey. So, hari ini saya akan terangkan tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. So, di akhir daripada video ini awak akan tahu apa itu rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Saya akan terangkan rangsangan untuk tumbuhan. Saya akan terangkan gerak-gerak balas yang ada pada tumbuhan. Okey. So, rangsangan. Macam saya cakap, okey, sebelum ini rangsangan untuk manusia kita ada apa? 5 lah, menggunakan 5 diri kita. Kita ada cahaya, kita ada sentuhan, kita ada bau, kita ada bahan kimia dalam makanan. Rasalah. Lagi apa? Apa? Pendengaran. Okey. So rangsangan pendengaran adalah bunyi lah. So rangsangan untuk tumbuhan adalah berlainan daripada manusia ataupun haiwan. So jenis-jenis rangsangan yang ada pada tumbuhan hanyalah, okey, saya nak buat adalah cahaya. Lagi apa? Cahaya, air, okey, graviti, dan juga last sekali kita ada sentuhan. So rangsangan untuk tumbuhan hanyalah 4 ini. Okey, cahaya, air, graviti, sentuhan. Okey, awak kena ingat cahaya, air, graviti, sentuhan. Ini adalah rangsangan kepada tumbuhan. Okey. Kemudian gerak balas juga adalah berbeza bergantung rangsangan-rangsangan ini. Okey. Dan untuk gerak balas terhadap tumbuhan, kita ada 2 jenis gerak balas, iaitu apa? Kita ada gerak balas tropisme dan gerak balas nasty. Okay, so saya nak terangkan tentang gerak balas tropisme dahulu. Okay, so gerak balas tropisme. So, gerak balas tropisme ini, okay, dia bergantung kepada, siapa tahu? Dia bergantung pada arah rangsangan. Okay. Dia bergantung sangat pada arah rangsangan. Okey, contoh macam cahaya, tumbuhan dia akan tumbuh ke arah cahaya. So dia bergantung kepada arah rangsangan. Okey. Dan gerak balas pertumbuhan berarah tertentu mengikut arah rangsangan. Typo kat sini. Mengikut arah rangsangan. Okey, mengikut arah rangsangan. Okey, iaitu diikutlah cahaya, air, graviti dan sentuhan. So tropisme juga ada positif dan juga negatif. Kalau positif, dia mengikut rangsangan tersebut. Kalau negatif, dia berlawanan dengan arah rangsangan tersebut. Saya nak banyak tersasul. Kalau borak-borak ni saya tak tersasul lah. Okay, saya minta maaf kalau saya tercakap laju sangat. Okay, kalau ada komen saya cakap laju, boleh komen dekat bawah. Okay, so maafkan saya akan cuba perlahankanlah face saya. Okay, so tropisme ini dia bergantung pada arah rangsangan. Okay, dan tropisme pertama saya nak terangkan adalah, saya nak guna pen biru. Okay, adalah fototropisme. Okay, fototropisme.
Apa itu fototropisme? Foto adalah cahaya. Okey, kalau nampak foto adalah cahaya. Jadi rangsangan dia adalah cahaya. Dan fototropisme ada negatif dan juga positif. Kalau positif maksudnya dia akan tumbuh ke arah cahaya. Biasanya untuk positif fototropisme adalah untuk pucuk. Okey, pucuk adalah positif tropisme. Kalau akar biasanya dia adalah negatif tropisme, fototropisme. Sebab apa? Sebab dia tumbuh berlawanan dengan arah cahaya matahari ataupun berlawanan dengan cahaya matahari. Okey, sebab tu kita panggil positif dan negatif fototropisme. Okey, kemudian kita juga ada hydrotropisme. Hydrotropisme. Kita ada negatif dan juga positif juga, sama je. Okey, kalau hydro, apa maksud hydro? Hydro adalah air. Okey, ingat hydro adalah air. So, apa itu positif fototropisme? Jadi dia akan tumbuh ke arah air. Kalau negatif hydrotropisme, dia akan tumbuh berlawanan dengan air. Okey, ingat positif hydrotropisme dia akan tumbuh ke arah air. Negatif hydrotropisme dia akan tumbuh berlawanan dengan arah air. Contohnya apa? Contohnya macam pucuk dengan akar. Akar adalah positif hydrotropisme. Kenapa? Sebab dia tumbuh ke arah air. Untuk pucuk dia negatif hydrotropisme. Sebab dia tumbuh berlawanan dengan arah air. Apa kebaikan hydrotropisme ni? Apa kebaikan fototropisme ni? Positif lah. Yang penting adalah untuk yang positif. Saya akan terangkan nanti lepas saya dah terangkan semua jenis tropisme. Jangan risau. Kemudian kita ada geotropisme. Kalau awak nampak geo, maksudnya dia adalah bumi. Bumi pula. Dia adalah bumi. Bumi terlibat dengan graviti. So, geotropisme adalah gerak balas terhadap graviti. So, sama juga ada positif dan juga negatif. So, kita tengok pucuk. Positif dia adalah dekat akar. Akar mempunyai positif geotropisme. Kalau pucuk dia ada negatif geotropisme sebab dia tumbuh berlawanan dengan arah graviti. Kemudian sentuhan kita ada stigmotropisme. Tak saja. Tak ada H. Stigmotropisme. Stigmotropisme ni adalah apabila tumbuhan tersebut bersentuhan dengan objek. Kena ingat bersentuhan dengan objek. Saya minta maaf kalau awak dengar bunyi nyari-nyari ni. Sebab mic dekat sini, so awak kena deal with it. Dengarlah kenyaringan menulis saya. So, stigmotropisme adalah contohnya bila tumbuhan bersentuhan dengan objek. Biasanya untuk pucuk lah, dia akan menjala naik ke atas. Dan seterusnya saya akan terangkan tentang kebaikan setiap satu tropisme. So, pertama untuk fototropisme. Apa kebaikan pucuk tumbuh ke arah cahaya matahari? Sebab apa? Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Ingat, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. So, kalau tak ada cahaya matahari, dia tak dapat melakukan proses fotosintesis. Saya nak tanya awak, proses fotosintesis tu apa? Proses fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Glukosa itu dia perlukan untuk pertumbuhan, untuk pembesaran tumbuhan tersebut. Jadi,
fototropisme ni membantu tumbuhan untuk membuat fotosintesis untuk dia membesar. Okey, kemudian kita ada hydrotropisme. Apa kebaikan akar ini? Iaitu sebab akar dia ada positif hydrotropisme. Sebab apa? Tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup. Okey, untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan air. Jadi akar ini akan menjala pergi ke arah air untuk mendapatkan sumber dia. Air adalah salah satu sumber asas untuk tumbuhan. So dia memerlukan air. Dan kita ada geotropisme, iaitu akar akan menjala ke bawah tanah mengikut arah graviti. Untuk apa? Sebab dia nak meneguhkan atau menguatkan pegangan agama, bukan Dia nak menguatkan pegangan pokok itu. Sebab pokok semakin lama makin besar. Bila makin besar, dia semakin berat. So akar ni lah fungsi dia untuk mencengkam tanah supaya pokok itu tidak tumbang. Itu adalah fungsi akar. Okey. So kedua-dua ini, hydrotropisme dan geotropisme, okey, dia kedua-dua mempunyai di bahagian akar mempunyai positif, iaitu positif hydrotropisme dan geotropisme. Okey, untuk pengetahuan awak, hydrotropisme sebenarnya lebih penting daripada geotropisme. Sebab apa? Sebab kalau tanpa air, tumbuhan tak boleh membesar ataupun membuat proses hidup dia. Okey, so dia sangat memerlukan air. Sebab tu kadang-kadang dalam eksperimen dia akan bagi eksperimen contohnya kacang hijau. Okey, dia letak kacang hijau dekat kapas, bahagian bawah tak ada kapas, bahagian atas ada kapas. Okey, so kapas basah. Okey, kat bahagian atas dia letak kapas basah. So akar akan tumbuh ke bahagian atas, dia tak akan ikut graviti. Sebab apa? Bahagian graviti tu tiada air. Kecuali dia letak semua tempat kapas basah, dia akan ikut arah graviti dan juga arah air lah. Dia boleh pergi ke bawah. Okey, so yang lebih mendorong pergerakan akar adalah, ingat air. Sebab akar dia akan cari air, sebab air adalah membantu pertumbuhan untuk tumbuhan. Okey, untuk akar ni dia hanya untuk menguatkan saja pegangan ataupun menguatkan cengkaman pokok tersebut. Okey. Kemudian last sekali kita ada tigmotropisme, iaitu bersentuhan dengan objek. Okey, dia membantu tumbuhan mencapai kedudukan tinggi untuk mendapat cahaya matahari. Okey, biasanya pokok yang menjala ni macam pokok timun. Lagi pokok apa lagi? Pokok anggur. Okey, kalau dia menjala dekat bawah, rasa semua boleh ke dapat cahaya matahari? Tak boleh. Sebab tu dia akan menjala ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari untuk melakukan proses hidup tumbuhan. Okey, dan dia juga dapat mendapatkan sokongan untuk mengekalkan kedudukan yang kedudukan yang tegak. Sebab apa? Sebab biasanya pokok menjala ni dia ada orang panggil dahan yang sangat-sangat lembut. Okey, so dahan lembut ni dia tak boleh tegak macam pokok lain lah. So dia memerlukan sokongan untuk dia menjala ke atas. Biasanya orang akan pacak kayu dan biar pokok itu menjala, ataupun dia letak pagar yang jaring tu untuk pokok itu menjala. Okey, supaya dia dapat cahaya matahari yang cukup dan mendapat sokongan juga. Okey, itu sahaja untuk tigmotropisme. Okey, dan kita juga ada gerak balas, iaitu nesting, pergerakan nesting. Okey, berbeza dengan tropisme. Okey, pergerakan nesting ni tak bergantung pada arah rangsangan. Dia tak akan ikut arah rangsangan. Okey, dia tak akan pergi ke arah rangsangan tersebut. Dan pergerakan nesting ni awak boleh dapat lihat dengan lebih jelas. Dia berlaku dengan pantas, awak boleh lihat dengan jelas. Okey, contohnya kat sini kita ada pokok perangkap lalat ataupun Venus fly, okey, ataupun pokok semalu. Kalau awak sentuh, dia akan tertutup, ataupun Venus fly bila ada serangga masuk ke dalam dia, dia akan tertutup. Itu adalah pergerakan nesting. Okey, pergerakan nesting juga terdapat
jenis dia bergerak balas terhadap sentuhan, cahaya dan juga haba. Okey. Dia tak ada air dan graviti lah. Dia bergerak balas terhadap cahaya, sentuhan dan juga haba. Okey, sentuhan contohnya macam pokok semalu dan juga pokok Venus fly. Okey, Venus fly kalau tak tahu bentuk dia saya akan lukis ni. Bentuk dia macam ni. Okey, lepas tu sebelah pun ada duri-duri. So dia akan tertutup lah. Dia akan kepit tu. Kalau main game zombie versus plant, awak tahulah Venus fly tu apa. Nyangap pada zombie tu. Okey. So Venus fly dan juga pokok semalu dia bergerak balas terhadap sentuhan. Okey. Dan kemudian kalau cahaya, contohnya pokok seri pagi. Okey, kita panggil morning glory. Kan? Okey, pokok seri pagi, okey, bila ada terasa cahaya matahari, okey, bila pagi, okey, cahaya matahari dia ada haba. Okey. So bila rasa haba hangat-hangat tu dia akan mekar. Okey, bila rasa kesejukan dia akan kuncup. Okey, itu adalah pokok seri pagi. Okey. So itu adalah contoh untuk pergerakan nasty. Okey, so semua faham? So apa yang kita dah belajar hari ini? Kita belajar tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. So dia ada jenis rangsangan ada 4, cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Betul. So 4 jenis rangsangan ni awak kena ingat. Dan 2 jenis gerak balas kita ada tropisme dan juga pergerakan nasty. So berbeza, tropisme ni dia sangat bergantung pada arah rangsangan. Okey, kalau nasty dia tak bergantung pada arah rangsangan lah, dia tak akan tumbuh ke arah rangsangan ke, tak ada. Okey. So dekat tropisme ada 4 jenis tropisme. Okey, iaitu 4 jenis rangsangan tadi tu. Kita ada fototropisme, hydrotropisme, geotropisme dan juga tigmotropisme. Okey, dan kesemua tropisme ni ada negatif dan juga positif kecuali untuk tigmotropisme lah. Dan semua positif tropisme tersebut sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan ataupun tumbuhan itu sendirilah. Dia sangat-sangat penting. Kemudian kita ada pergerakan nasty, dia adalah pergerakan yang pantas untuk tumbuhan. Okey, dia tak bergantung pada arah rangsangan. So rangsangan yang ada untuk pergerakan nasty adalah cahaya, haba dan juga sentuhan. Sentuhan contohnya macam Venus fly ataupun pokok semalu. Venus fly nama lainnya adalah pokok perangkap lalat. Okey. So itu saja untuk rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Senang kan? So ya, itu saja daripada saya, Miss Ash. Jangan lupa subscribe eTution, follow IG eTution. Okay, dan nantikan video-video kami yang lain. Kita akan buat banyak lagi video untuk awak semua. Jangan lupa share kepada kawan awak. Macam saya cakap dalam video-video sebelum ini, #kita pandai sama-sama. Okey. So kita nak pandai sama-sama, kenalah share lah kepada kawan awak. Jangan kedekut ilmu. Okey, kalau awak rasa ada apa-apa nak komen, nak saya terangkan lebih mendalam, boleh komen dekat bawah ini. Okey, saya akan buat video khas untuk awak. Jangan risau. Kalau saya tercakap laju ke, ada apa-apa komen, jangan risau, komen je dekat bawah. Sebab saya pun nak memperbaiki cara saya mengajar. Okey. Kalau awak nak lebih macam nak saya buat lawak-lawak sikit ke, nak joyah-joyah sikit ke, boleh komen je kat bawah. Jangan risau, saya memang joyah. Saya memang banyak cakap. Okey. So jangan lupa nantikan lebih banyak video daripada saya, Miss Ash. Kalau yang baru nak tengok video-video kami, okey, saya Miss Ash. Saya mengajar sains tingkatan 3. Okey, so saya akan buat banyak lagi video untuk awak semua. So terima kasih daripada saya, Miss Ash. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, turn on notification, jangan lupa like, jangan lupa share. Okey, so bye semua. Bye.